Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita, dalam halaqah kita, dalam kita memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan doa-doa yang Allah SWT rakamkan sendiri dalam Quran sebagai panduan kita dalam memohon kepada Allah SWT. Kerana tentu saja Allah SWT itu sebagai pencipta kita, dia tahu apa yang terbaik, so dia guide kita, dia pimpin kita bagaimana untuk memohon sesuatu itu, dan mudah-mudahan dengan perkara itu akan memudahkan jalan kehidupan kita untuk mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah SWT agar sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, sentiasa dalam keadaan yang sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita harapkan, wala apa juga kita keadaan yang melanda kita tetap tidak berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga seperti biasa sangat-sangat rasa teruja dan sangat bersyukur dan juga berterima kasih kepada kedua individu yang sangat saya hormati, yang saya muliakan, Coach Ella dan Coach Asriyah. Terima kasih sekali lagi dan sudi menjemput saya untuk kita bincang-bincang. Kata hamba yang daif ni, yang budak-budak baru nak naik lah, baru nak naik ni kan, kita sembang-sembang lah, orang kata. Banyak sebenarnya saya belajar daripada Coach Ella dan Coach Asriyah, yang tu saya sangat hargai. Terima kasih atas peluang inilah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah SWT. Kita harapkan kata negara kita dan dunia seluruhnya semakin baiklah, dan mudah-mudahan dengan itu kita nampak lagi kebaikan daripada Allah SWT. Apa saja ujian Allah SWT itu sebenarnya ada hikmah dan ada kebaikannya, cuma kita yang kena cari, kena fikir, dan kita kena renunglah betapa banyak sekali nikmat yang telah Allah SWT berikan kita sebelum ini. Ada sikit-sikit saja Allah uji, barangkali untuk kita ingatkan kita balik dengan dia, supaya kita ingat bahawa kita ni hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, sebelum saya keluar topik jadi ceramah motivasi pula nanti, kita terus pergi kepada doa yang hendak kita bincangkan hari ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sebagai insan, kita suka atau tidak, kita terpaksa hidup dengan manusia. Ada orang saya pernah dengar ada kawan saya, dia kata zaman PKP ni dia suka, dia kata tak payah jumpa orang. Ada orang jenis macam tu. Dia kata banyak buruk jauh-jauh. Ada orang macam tu. Tapi kita taklah. Saya rasa tuan-tuan, puan-puan dan termasuk saya sendiri, kita tak suka hidup seorang-seorang. Mungkin sekali-sekala tu boleh lah. Ada masa kita nak duduk seorang-seorang sebentar, kita nak berfikir, muhasabah diri. Tetapi bukan sentiasa. Sebab manusia itu sendiri, definisi dia adalah makhluk yang dijadikan untuk bersosial. Sosial ni bukan maksudnya buat benda jahat, tidak. Sosial ni dia ada hubungan, kelompok, saling berhubung dengan masyarakat. Malah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri menjadikan manusia itu berbilang bangsa sebagai apa? Sebagai supaya manusia itu lita'rifun, supaya saling kenal mengenal. Berbilang bangsa itu supaya saling kenal mengenal, dengan itu mereka dapat bertukar buah fikiran, saling memberi manfaat di antara satu sama lain. Itu tujuannya Allah jadikan manusia itu berbilang-bilang kaum, berbeza-beza bahasa dia. Untuk apa? Untuk saling memberi manfaat di antara satu sama lain. Namun, kita tak dapat nafikan bahawa kadang-kadang berlaku dalam kehidupan kita, kita bertemu dengan orang yang tidak senang, yang kita tak senang dengan dia, dan dia pun tak senang dengan kita. Itu kita tak dapat nak nafikan perkara tersebut.
Walau bagaimanapun kita hendak jadi orang yang positif dan sebagainya, kita kena faham bahawa adanya kata anasir-anasir luar yang kadang-kadang kita tak mampu nak mengubah perkara tersebut. Jadi kita akan bertemu dengan individu yang buat kita susah. Sebab tu sampai ada orang tulis buku tu How to Deal with Difficult People. Ada buku tu orang tulis. Sebab apa? Nak menunjukkan bahawa adanya orang-orang yang boleh buat kita susah. So bagaimana nak menghadapi orang-orang yang menyusahkan ni? Kadang-kadang kita akan terfikir perkara tersebut. Jadi kita sepatutnya bersyukur kepada Allah SWT sebab Allah datangkan kita satu role model ikutan yang terbaik daripada kalangan manusia di mana mereka ini telah teruji secara praktikal dan pengalaman. Mereka menghadapi orang-orang yang paling memberi masalah. So Allah bagi the worst case scenario lah kepada kita. Allah bagi yang bahawa kalau kita rasa kita ni susah, kalau kita rasa kita ni terpaksa hidup dengan orang-orang yang menyebabkan kita ni susah, ketahuilah ada orang lebih susah daripada kita. Mereka ni tak lain tak bukan ialah para nabi, para rasul itu sendiri. Di mana kebanyakan mereka dia memang selalu menghadapi tentangan daripada kaum mereka sendiri dan kaum mereka itu ada di antara mereka yang ganas, zalim dan jahat sekali. Maksudnya kalau kita rasa kita punya masalah ni, problem kita dah habis susah dah, habis kuat dah, kita tak boleh nak keluar daripada masalah ini, tapi ketahuilah bahawa orang lain ada orang pada zaman sebelum kita daripada nabi dan rasul, mereka menghadapi bahkan ada yang terkorban nyawanya sekali kerana menghadapi kaum-kaum mereka yang sangat zalim. Jadi dan doa yang nak kita bincangkan hari ini ialah doa yang dibaca oleh orang yang banyak ujian dia, banyak pengalaman dia. Ni bukan sekadar teori, tapi dia dah, orang kata kalau orang zaman dulu kata banyak makan garam lah. Jadi sosok tubuh ni lah orang dia. Setakat garam kita ni tak ada apalah. Kalau nak dibandingkan dengan pengalaman baginda Nabi Allah Ibrahim itu sendiri. Jadi apa yang nak diajar kepada kita daripada apa yang hendak kita belajar hari ini ialah orang Islam tu sebenarnya dia ada jati diri dia sendiri. Orang Islam tu dia ada identiti dia sendiri. Sepatutnya orang Islam tu dia tu lebih mempengaruhi, bukan lebih dipengaruhi. Sepatutnya begitu. Itu yang ada para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam tu sendiri salah seorang nabi dan beliau adalah seorang yang sangat individu yang mempunyai jati diri yang mantap. Di mana kita tahu dia hidup dalam kalangan penyembah-penyembah berhala, bapanya sendiri seorang penyembah berhala, tetapi dia tidak terikut dalam trend yang ada ketika itu. Itu Islam nak mengajar supaya manusia itu dia ada jati diri dia sendiri. Sebab tu Allah SWT, Nabi SAW dia kata Islam tu datang dalam keadaan terasing dan dia akan kembali terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Maksudnya beruntunglah orang-orang yang masih mengekalkan identiti diri dia walaupun dalam keadaan manusia kata inilah the best, this is the best way, ini cara praktikal untuk hidup, Islam tak relevan dan sebagainya. Maka ini menyebabkan orang yang masih ada jati diri, maka orang itulah orang yang beruntung, kata Nabi SAW, atau seperti mana yang dinyatakan, kita ambil makna dia lah. Jadi salah satu daripada pegangan agama adalah untuk menolak benda-benda yang buruk. Contohnya Taghut. Taghut ni membawa apa sahaja yang membawa kita keluar daripada jalan Islam itu sendiri. Dia boleh jadi anak-anak, dia boleh jadi harta, dia boleh jadi kawan-kawan. Itu Taghut. Sebab tu kita lihat bagaimana Nabi Allah Khidir. Antara apa yang dia buat ialah dia bunuh kanak-kanak yang masih kecil. Kan? Kenapa? Sebab satu hari nanti kalau anak-anak tu besar, dia akan mempengaruhi bapa dia untuk bapa atau ibu dia buat perkara yang melanggar Allah SWT. Itu antara. Jadi fitnah tu kalau kita nak fahami satu perkara yang sangat besar, fitnah tu bukan seperti mana yang kita faham dalam kalangan orang Melayu kita. Fitnah maksudnya kita burukkan orang lain, kita beka cerita. Bukan fitnah yang tu. Fitnah yang hendak dikatakan dalam Islam apabila dinyatakan berkenaan fitnah, bermakna ujian atau kerosakan. Itu kata fitnah. Jadi maka Nabi Ibrahim AS dan pengikut baginda, apa mereka buat? Mereka telah menolak kesyirikan yang dilakukan oleh kaum baginda. Maka Nabi Ibrahim buat keputusan bahawa dia tak boleh lagi bersama dengan golongan musyrik ini dan menerima apa yang mereka lakukan. Jadi apabila Nabi Ibrahim AS dia nampak bahawa kaum dia ni, kebanyakan kaum dia tak boleh berubah, maka dia terpaksa berlepas diri daripada mereka dan bertindak akhirnya untuk apa? Untuk meninggalkan mereka. Maksudnya kita kena tengok keadaan. Jangan terus kita rasa aku tak boleh lah, tinggal lah. Kita ni zaman kita tak boleh buat macam tu lah, pasal kita ada media yang lain, kita ada medium yang lain. Zaman Nabi Allah Ibrahim tu je lah, bekal dia apa adalah lisan dia. Lisan itu saja yang dia boleh buat. Dia tak ada cara lain lagi macam kita. Kita duduk jauh-jauh boleh text ayah apa khabar. Ada rasa-rasa dia boleh text lagi. Kita tak boleh nak text. Once dia keluar daripada kampung dah habis lah. Habis terputus hubungan.
Jadi bukan perkara yang mudah pada zaman itu. Jadi kalau dia stay lagi, sama ada dia yang mempengaruhi atau dia itu dipengaruhi. Kita lihat macam mana Nabi Allah Yusuf. Dia tak stay kat tempat tu, dia rasa dia tak boleh stay. Kalau dia stay dalam tempat tu, maka akhirnya dia bimbang dia akan terjadi salah satu daripada golongan orang yang menghadapi fitnah, yang ini ujian yang berat ketika itu. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim ini alaihissalam, dia baginda dah berusaha untuk berdakwah kepada kaumnya, baginda dah cuba cakap dengan kata lembut dengan ayah dia nak cuba pujuk hati ayah dia. Ternyata pemusahan baginda tersampaikan Ibrahim alaihissalam ni bukan sekadar dia berdakwah kepada bapa dia, tapi setelah ternyata bapa dia tolak, dia siap minta ampun lagi untuk bapa dia. Itu sampai begitu sekali. Bahkan dalam hadis sekalipun, kalau kita ada sambungan, kalau tuan-tuan boleh lihat daripada hadis, insya-Allah kalau ada masa kita bawa hadis tu, di mana di akhirat pun bapa dia ni jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Dan Nabi Allah Ibrahim minta doa pun supaya diampunkan. Supaya diampunkan bapa dia ni. Sampai begitu sekali. Walaupun sebenarnya dah ada larangan kan. Tetapi macam mana nak buat hubungan dengan ayah tu, macam mana pun kalau boleh nak minta ampun, Allah Ibrahim tak buat dah. Tak minta dah. Sebab apa kita tak boleh minta ampun kepada orang yang sendiri tidak mahu kembali kepada Allah SWT. Jadi macam-macam teknik dakwah Nabi Ibrahim dah buat untuk sedar kaum dia, tetapi mereka tak mahu terima dakwah Nabi Ibrahim. Malah Nabi Ibrahim ni campak pula dalam api. Cuma Allah SWT saja yang menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim ni. Maka sampailah masa untuk meninggalkan kaum yang ingkar, kerana mereka telah menentang Nabi Ibrahim tu dengan kekerasan, sehinggalah bertindak membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni hidup-hidup. Maka apa dia buat ketika itu? Maka inilah doa yang Nabi Allah Ibrahim baca saat baginda terpaksa pergi meninggalkan kaumnya yang ingkar. Ini doa yang kita selalu baca kalau keluar rumah pun kita bacakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah kan, la haula wala quwata illa billah. Tapi kita baca dalam keadaan yang biasa, kita rasa dalam keadaan yang tidak tertekan. Kadang-kadang kita rasa macam Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, start engine, pergi minum kat mana-mana, selesai. Tetapi ni keluar dalam keadaan yang gundah gulana, terpaksa keluar ni, nak pergi mana ni, nak keluar daripada negeri sendiri, dan terpaksa berpisah dengan ayah dan sebagainya, dan dah terpaksa keluar daripada comfort zone dan sebagainya. Dia keluar dalam keadaan itu, maka dia berdoa, Rabbana alaika tawakkalna, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal. Rabbana alaika tawakkalna, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal. Ini adalah doa Nabi Allah Ibrahim AS, dan ada yang katakan bahawa ada pengikut-pengikut baginda juga, wallahu alam, mereka pergi ke tempat lain. Ini menunjukkan baginda dan orang mukmin hanya bertawakal kepada Allah SWT saja. Ini hujung-hujung ayat 4 dah. Kita ambil sedikit saja. Jadi dan mereka ini, orang Islam ni sebenarnya dia hanya serahkan urusan dia hanya kepada Allah SWT. Jadi kita fikir macam mana nak relate dalam kehidupan kita. Kita alhamdulillah, walaupun sebenarnya kalau kita lihat di tempat-tempat lain, sebab Islam ni, Quran ni bukan turun untuk kita je. Di tempat-tempat lain memang manusia masih ada lagi yang bertindak ganas. Kalau kita di kawan kita, saudara kita di Syria, di Palestin dan sebagainya. Jadi Islam ni bukan turun untuk kita. Jadi apa relevannya untuk rakyat Malaysia kalau kita kata macam tu? Apa relevannya untuk kita? Jadi sebenarnya dalam realiti kehidupan manusia sebenarnya kadang-kadang berlaku dalam kehidupan kita, di mana kita terpaksa tinggalkan sesuatu yang kita sayang, atau kita terpaksa tinggalkan suatu kerja yang kita rasa gaji dah cukup lumayan dah. Kadang-kadang berlaku dalam keadaan di mana sempat tak sesuai. Misalnya tempat kerja, ada berlaku pun sebenarnya dalam realiti masyarakat kita terpaksa kerja tempat yang tak benarkan kita solat misal. Itu mungkin ekstrim. Atau tempat yang terlibat dengan perkara yang haram misalnya, atau perkara yang melibatkan maksiat misalnya, dan kita tak mampu nak ubah perkara tersebut. Mungkin ada yang melibatkan rasuah dan sebagainya, kita tak mampu nak ubah. Maka kita tekad juga untuk berhenti walaupun kita risau tak dapat kerja lain. Ada orang terpaksa kerja jual arak dan sebagainya. Of course dalam perbincangan ahli fiqh banyak benda yang boleh kita bincangkan. Kalau kita nak sedar ada maaf dia dan sebagainya dan itu. Tapi bukan di sinilah hendak kita bincangkan perkara tersebut. Tapi ini soal hati. Apabila kita telah menghadapi suatu perkara yang selalu setiap hari yang melibatkan diri kita dengan maksiat, takut-takut kita juga akan redha atas perkara tersebut, kita rasa tak ada apa. Itu sebenarnya fitnah yang paling besar. Fitnah yang paling besar ni bukan dari segi fizikal, pukul dan sebagainya.
Sebab orang-orang yang zalim ni, kita tengok zaman Jepun, sempat je tak lama pun dia perintah Malaysia ni. Dia yang halus-halus tu. Yang relax, yang nampak baik, good morning sir. Macam kita takut. Yang itu sebenarnya yang lebih fitnah, yang lebih besar. Sebab itu kita lihat bahawa fitnah itu masih berterusan sampailah ke akhir zaman, di mana kerosakan yang lebih besar adalah kerosakan yang datang dalam bentuk fikrah, dalam bentuk pemikiran. Di mana dia datang bukan sahaja dalam bentuk biasa, macam dia datang dalam bentuk animasi, dalam bentuk movie, series yang kita suka. Misal kalau kita tengok superhero yang kita minat, kan, Marvel ke apa semua, dia ada selit-selit perkara-perkara yang bertentangan dengan agama itu sendiri. Bukan kata tak salah tengok, saya pun tengok. Bukan kata salah tengok. Tapi kita tengok tu jangan sekadar tengok dengan memikir. Biar ada satu manfaat yang boleh kita ambil daripada apa yang kita lihat. Dan kita kena explain kepada anak kita kalau dia tengok, okey, yang ni tak boleh buat. Yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Sebab dia mesti ada do's and don'ts, kan. Jadi perkara tersebut kita kena lihat bahawa soal kerosakan ini, fitnah ini sebenarnya berlaku di mana-mana saja, bahkan internet. One click you can get everything. Dan itu sebenarnya daripada segi fikrah itu sebenarnya lebih menakutkan. Dari segi agama macam-macam fikrah, macam-macam pandangan. Kadang-kadang yang bertentangan pun, kalau manusia pula sukakan pada benda-benda yang kurafat, benda-benda yang ajaib, benda-benda yang pelik. Dan perkara tersebut itu manusia sukakan, dan dia juga membawa kepada kerosakan. Dan of course sebenarnya doa daripada fitnah orang, bila kita kata kafir maksudnya dia enggan daripada Islam lah. Tetapi dari sudut yang lebih luas, bukan sekadar orang yang keluar dari Islam, tapi orang yang yang masih Islam tetapi tidak beramal dengan Islam itu sendiri. Yang ada fikrah yang misalnya yang liberal, Islam liberal dan sebagainya, yang ada bawa pemikiran lain, walaupun kat penalaan dia masih lagi kata dia Islam. Yang itu juga menakutkan. Sebab tu kena faham bentuk makna kafir itu sendiri daripada erti kata yang sebenar. Dari sudut fiqh kita tak keluarkan dia daripada ahli kiblat lah. Kita tak keluarkan daripada Islam, tapi dari sudut luas ialah kafir ini siapa sahaja orang yang dia itu sedang menentang apa yang Allah dan Nabi dia bawa. Itu dia. Tapi dari segi bila dia mati, kita masih solatkan dia dan sebagainya, cuba kita kena hati-hati kepada fikrah bagaimana mereka menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat bahawa seperti mana Nabi Allah Yusuf, untuk dia selamatkan diri dia daripada terjebak daripada perkara yang dihasut kepada dia tu, digodakan kepada dia, maka dia minta kepada Allah SWT letakkan dia dalam penjara asalkan tidak berhadapan dengan situasi yang membahayakan. Dan itu juga berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim, seperti mana Nabi Allah Yusuf, dia tinggalkan tempat tersebut sebab dia tahu dia tak mampu untuk mengubah kaum dia lagi. Maka ayat-ayat sebelum ini memimpin umat Islam, yang ni orang-orang beriman, agar tidak terpengaruh misalnya dengan hubungan kekerabatan. Kita dengan kawan-kawan mungkin kita boleh tolak, tapi kalau orang berhadapan dengan kaum keluarga sendiri, misalnya kita nak berubah, orang kata sudah ada orang satu orang pula nak kacau keluarga pula. Tu kita mungkin nampak benda yang besar-besar. Kadang-kadang dalam keluarga kita sendiri ada benda-benda kurafat yang masih buat, bahkan ada benda-benda syirik. Itu juga satu perkara-perkara yang susah untuk kita hadapi. Bukan senang nak ubah orang, bukan senang nak tegur bapa saudara, mak saudara. Allah, itulah paling susah. Jadi kita lihat ni bukan daripada segi orang kafir saja, kita lihat daripada segi perkara-perkara yang bertentangan dalam perkara masyarakat agama itu sendiri. Jadi apa saja kesan-kesan negatif dalam kehidupan. Kemudian baginda Allah Nabi Ibrahim ni melanjutkan doa, dia kata wa ilaika anabna, dan hanya kepada engkau lah kami bertaubat. Jadi hakikatnya dalam kehidupan manusia ni memang hanya kepada Allah sahaja tempat berharap dan tempat bergantungan kita. Kalau kita dah laku kesalahan, maka kita kena kembali kepada Allah SWT. Jadi apa maksud daripada doa Nabi Allah Ibrahim ini? Yakni setelah dia berusaha semaksimum mungkin, dan hanya kepadamu pula kami bertaubat, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kami. Sebab kadang-kadang kita lihat mungkin orang ni tak ikut kita mungkin sebab salah kita. So Nabi Allah Ibrahim ni tidak menyalahkan kepada kaum dia saja, so dia kembali kepada Allah, mungkin teknik yang aku guna tak betul kot. Kan macam mana Nabi Allah, macam mana Rasulullah SAW tu sendiri, dia selalu menyalahkan diri sendiri. Dalam surah Al-Kahfi, hampir-hampir dia hendak membinasakan diri dia sendiri. Sebab apa? Kaum dia tak nak ikut dia. Seolah-olah tu sedih yang berpanjangan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tersebut berlaku. Maka Nabi Allah Ibrahim dalam keadaan dia kata, aku bertawakal pada Allah, tapi aku kembali kepadamu ya Allah.
Mungkin ada silap aku, mungkin ada cara aku yang tak tepat menyebabkan kaum aku tak nak ikut. Itu seorang pendakwah yang sejati. Bukannya kita menyalahkan orang lain, ini memanglah jenis tertutup hati ni. Kita duk salah orang. Padahal mungkin cara kita tak kena. Mungkin selera mereka dengan kita tak sama. Maklumlah macam saya ni pun saya dah nak masuk 40-an dah awal 40-an. Baru nak masuk dah rasa jauh lah aku dengan budak-budak zaman sekarang ni. Kadang-kadang bila kita cakap dengan budak-budak rasa cakap aku. Rasa macam lain dah sebenarnya. So kita memerlukan mungkin benda-benda yang lebih fresh dan sebagainya untuk orang-orang yang bawa benda. Saya memang berhubung dengan kanak-kanak setiap hari. Jadi kita rasa apalah orang tua ni pergi buat dengan budak-budak kecil ni kan. Tak ada orang muda lah. Kita fikir macam tu. Jadi kadang-kadang mungkin salah kita dan sebagainya. Maka Nabi Allah Ibrahim berdoa dan dia kata kembali kepada Allah SWT, bertaubat atas apa saja kesilapan atau kekurangan yang dihadapi, yang ada pada dia sebagai insan, sebagai manusia. Kemudian dia kata wa ilaikal masir, dan hanya kepada engkau lah kami kembali. Jadi kita semua akan menghadap Allah SWT, dan kita semua akan dipertanggungjawabkan di atas segala perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Maka kita kena sedar semua tuan-tuan puan-puan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena ingat bahawa kita ada dosa macam mana pun. Dalam berdakwah pun kadang-kadang kita buat dosa. Jadi kita kena sentiasa minta ampun pada Allah SWT, sebab kita tak tahu apa nak jawab kepada Allah kelak kalau Allah SWT masih tak mau padam dosa kita. Sebab di dunia kita lagi kita kena kembali kepada Allah SWT secara sukarela. Sebelum kita dipaksa kelak untuk kembali bertemu dengan dia. Kembalilah sebelum kamu dikembalikan. Kita selalu katakan solatlah kamu sebelum kamu semayanglah kamu sebelum kamu disemayangkan. Itu juga kita kena buat, dan tentu saja kita kena kembali kepada Allah SWT sebelum kita ini dikembalikan dengan secara paksa. Maka kita mohon sangat-sangat, wahai Tuhan kami, kepada Engkau lah kami berpegang dalam menyelesaikan semua masalah kami, dan kepada Engkau lah kami bertaubat, dan pada hari Engkau membangkitkan kami daripada kubur kami, Engkau kumpulkan kami untuk dihisab, dan Engkau adalah tempat kami kembali. Ini maksud daripada doa yang apa Nabi Allah Ibrahim doakan tadi. Selanjutnya ayat 5. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, jangan kau jadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey, kalau kita lihat dalam kitab tafsir misalnya, ada beberapa penafsiran yang boleh kita ambil daripada doa ni. Okey, antaranya ialah yang pertama ialah kalimah fitnah ni dia maksud macam kita katakan tadi, fitnah tu bukan apa yang seperti mana orang kita faham lah. Kita kata fitnah tu kita kata, sebab tu dulu masa kecil-kecil selalu orang cakapkan fitnah tu lebih dahsyat daripada membunuh. Tak baik fitnah orang, kata macam tu. Walaupun yang tu pun dosa besar juga. Tetapi fitnah yang difahami dalam Quran itulah ada ulama mengatakan syirik satu. Dan fitnah kerosakan apa yang mereka buat, yang mereka halang pada Nabi itu masuk ke Masjidil Haram. Mereka halang solat, sembah Allah SWT, bahkan mereka bunuh para sahabat yang mengucap syahadah dan sebagainya. Itu kerosakan besar yang dibuat oleh orang-orang Arab Quraisy ketika itu. Jadi di sini kita katakan bahawa fitnah itu apa sahaja ujian, apa sahaja kerosakan. Itu dia. Tapi Nabi Allah, sebab tu Nabi Allah Ibrahim AS berdoa supaya jangan jadikan umat Islam ni sebagai mangsa kepada orang-orang kafir. Bila kata orang kafir ni maksudnya orang yang ingkar. Siapa saja dia. Kadang-kadang orang Islam sendiri pun, orang yang menutup hati dia untuk Islam. Kak penalan dia Islam, tetapi dia tidak berperwatakan pada orang seperti orang Islam, bahkan dia mempengaruhi orang lain. Misalnya dia mempengaruhi hidup cara barat misalnya, tak mau menutup aurat dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut, itu adalah fitnah. Itu adalah satu ujian. Cara cakapnya. Jadi kadang-kadang dengan cakap terlampau bebas sangat, maksudnya buka aib orang lain, suka-suka hati, prank orang sini, prank orang sana. itu semua antara fitnah-fitnah yang kita hadapi. Bukan sahaja dari segi fizikal, kita alhamdulillah fizikal kita tak ada. Di Malaysia alhamdulillah, majoritinya kita tak kena yang itu. Tetapi yang lebih takut ialah pemikiran. Kita diganggu dengan pemikiran. Jadi kita tak nak jadi mangsa kepada orang kafir, kerana orang kafir akan buat macam-macam perkara yang buruk kepada manusia. Jadi jangan orang Islam jadi mangsa kepada ujian ni. Sebagai contoh misalnya, kalau dimenangkan orang kafir kepada orang mukmin, orang mukmin boleh menggunakan ini sebagai hujah untuk mengatakan mereka yang kafir itulah yang benar,
dan orang yang mukmin itu pun salah. Kadang-kadang ada orang kita kata, tengok orang bukan Islam misalnya, mereka lebih berjaya misalnya. Kalau kita lihat kat barat, bagaimana mereka lebih berjaya, mereka lebih banyak duit, mereka ada lebih harta dan sebagainya. Kalau tak diukur begitu, jadi kemenangan yang sebenar bagaimana nak diukur? Adakah dari segi sudut fizikal, adakah dari sudut material? Sedangkan dalam Islam, kemenangan yang sebenar itu apabila seseorang itu mampu mempertahankan apa yang dia percaya, apa yang mendatangkan kebaikan kepada ummah. Dan tentu saja kebaikan yang sebenar ialah kemenangan yang sebenar ialah apabila berjaya mengawal syahwat dia, berjaya menggunakan syahwatnya atas perkara yang betul dan mendapat kemenangan yang sebenar kelak di akhirat, itu mendapat syurga Allah SWT. Kerana ramai manusia sangka yang menang, yang kaya, yang senang itu adalah sesuatu yang benar. Kita pula kalau dalam masyarakat kita, kalau benda ajaib je, oh benar lah. Tak kira lah Tok Bobo ke mana saja. Kalau ada benda ajaib boleh jalan atas air ke, oh ni okey bagus. Ini confirm. Oh macam kita ni nak cerita pasal Quran sebenarnya tak glamour. Tak glamour kan. Kata benda-benda macam tu tak jadi suatu benda yang hebat di mata manusia. Sebab manusia nak, sebab tu Marvel masih buat sampai sekarang. Cerita-cerita yang penuh dengan ni sekarang apa, what if dah apa semua. Jangan risau, saya memang suka tengok. Tanya saya apa saya tahu, insyaAllah. Jadi dia kata sebab apa manusia suka tengok? Manusia suka tengok benda yang luar biasa. Manusia tengok suatu benda yang hebat-hebat. Yang itu. Jadi yang sepatutnya datang daripada Quran, yang sepatutnya datang daripada hadis Nabi kurang popular. Jadi ini sebenarnya kita nak doa minta keselamatan daripada tangan orang kafir ni, ataupun orang-orang yang ingkar, kita katakan. Jadi kita bukanlah maksudnya kita bermusuh dengan semua orang bukan Islam, tidak. Bila kata kafir di sini maksudnya orang yang betul-betul mendatangkan penentangan, yang betul-betul mengganggu orang lain, yang halang orang lain daripada buat apa yang dia percaya. Itu fokus kita. Jadi doa ini amat penting supaya dan Allah ajar terutama kepada para sahabat Nabi dan ahli keluarga mereka, supaya mereka ni tidak diganggu atau dibunuh oleh orang kafir. Ataupun dipengaruhi supaya kembali kepada fikrah yang lalu. Jadi kita juga boleh gunakan doa ni sebab dia ada sangat baik. Kadang-kadang mungkin kita berhadapan dengan peristiwa seperti ini, mungkin tidak dari segi fizikalnya, tapi dari segi fikrah, dari segi pemikiran. Dan juga yang kedua, ada juga yang mengatakan bahawa maksud daripada doa ini ialah supaya kita tidak menjadi ujian kepada orang kafir. Tadi orang kafir jadi ujian kepada kita. Ini kita pula sebenarnya yang jadi ujian. Macam mana pula kita jadi ujian kepada orang kafir? Sebab kalau kita lihat, kalau mereka lihat kepada akhlak kita, mereka lihat perbuatan kita yang buruk, dia juga sebenarnya boleh menyebabkan mereka tak mahu masuk kepada agama Islam. Kalau nak banding kita dengan rakyat Jepun misalnya, bagaimana mereka susun selipar mereka, bagaimana mereka tak buang sampah merata-rata dan sebagainya. Jadi itu semua boleh menjadi fitnah kepada orang bukan Islam itu sendiri, bahawa mereka boleh kata kalau agama Islam tu benar, tentu orang yang mengamutinya juga baik. Tapi aku lihat orang Muslim ni banyak teruk-teruk lah pakai ni. Dia orang macam tu. Dia lebih kurang macam aku, tak ada beza pun dia kata macam tu. Sebab kadang-kadang perkara tersebut berlaku. Jadi kita takut kita pula sebenarnya yang menjadi ujian kepada orang kafir pula. Jadi memang tak ada nafikan, ramai daripada kalangan orang Islam dia tidak mengamalkan agama Islam dengan benar, maka perbuatan mereka telah menyebabkan nama Islam dikotori. Orang tak pandang tinggi pada Islam sebab dilihat pada orang Islam itu sendiri, padahal kesucian agama itu tak bergantung pada penganut, sebab agama Islam itu sudah benar tapi penganut sahaja yang tak mau mengamal. Jadi ujian bagi orang belum masuk Islam adalah membezakan antara agama Islam dan orang Islam, iaitu Muslim. Ianya tak semestinya sama. Kalau mereka nilai agama Islam dan Muslim itu sama, ada kemungkinan mereka akan pandang agama Islam ni buruk, kerana ada orang yang pernah berkata, Alhamdulillah aku kenal Islam sebelum aku kenal orang Muslim tu sendiri. Itu ada orang kata pun. Orang tu famous pun. Jadi kita kena lihat bahawa itu besar sebenarnya. Sebab tu Nabi Allah Ibrahim dia keluar, kenapa tiba-tiba nak bertaubat pada Allah SWT pula? Sebab dia pun risau. Takut dia sebenarnya adalah fitnah kepada kaum dia. Tu orang yang beriman yang sebenar. Dia tak rasa kaum dia salah, dia rasa dia yang kurang. Dan doa ni juga minta supaya tidaklah orang kafir itu dapat mengalahkan orang Islam, sampai nanti orang Islam pula akan meninggalkan agama Islam kerana tidak tahan dengan dugaan. Mungkin dalam keadaan kita mungkin terpaksa kita kena ikutlah. Orang kata tak itu tak aurat lah. Orang kata tak bayar, orang kata terpaksa sikit, orang kata entertain clients misalnya, perkataan dia terpaksa digunakan dengan izin. Kadang-kadang kita terpaksa juga buat perkara tersebut. Orang yang pernah kerja dengan misal saya sendiri ada pengalaman kerja dengan
graphic design misalnya. Kadang-kadang ada benda-benda projek yang kita ada campur ni. Kita kerja dengan orang kan, kita mengikut orang kata apa, kita bukan bos, kita buat saja. Kerja-kerja. Kadang-kadang terpaksa berhadapan dengan situasi macam tu. Ada orang-orang nak bid projek dan sebagainya. Yang kita ni budak-budak baru habis sekolah apa semua. Kau tahu benda kan. Jadi perkara-perkara tersebut berlaku sampailah sekarang. Jadi dari maksud daripada doa Nabi Allah Ibrahim ialah, Tuhan kami, jangan engkau jadikan kami dalam satu kondisi, dalam satu keadaan sehingga menjadi sasaran kepada ujian ini. Cubaan ataupun siksaan itu lebih besarlah sehingga menjadikan kami menyimpang daripada ajaran agama. Itu dia punya words ialah, jangan sampai kami menyimpang. Tak kira lah dari segi fizikal ke, dari segi fikrah ke, dia punya keywords dia, kita takut daripada fitnah ni, kita takut kita menyimpang daripada ajaran agama Allah SWT itu. Sebab tu kita doa, Nabi Allah Ibrahim doa, waghfir lana rabbana, dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Harapan kepada pengampunan juga dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim ni, kerana memang minta ampun ni hendaklah kita selalu amalkan. Sebab macam mana kita bincang dengan Coach Allen minggu lepas kan, Coach Allen ada cakap, siapa Coach Allen cakap saya catat. Sebab bagi saya ada satu mutiara yang saya dapat. Sebab apa yang Coach Allen cakap kan, kita dok minta syurga je macam mana? Neraka pun ada juga. Yang itulah sebab tu Nabi Allah Ibrahim sentiasa doa minta diampunkan. Sebab kalau kita kena minta pahala sahaja, kalau dosa pun ada juga, dosa tu lebih daripada pahala, ada ketikanya kita akan dimasukkan sebentar dalam neraka untuk dibersihkan. Yang tu pun kita tak nak. Yang tu pun kita tak nak. So kita kena kita kena terus minta pada Allah, tutuplah ya Allah, tutuplah, buanglah ya Allah, supaya kita datang macam bayi esok dekat akhirat. Itu yang kita nak. Misalnya apabila kita menolak untuk tidak minum arak misalnya dalam satu majlis. Zaman kita ni mungkin orang lebih terbuka. Saya minta maaf cakap, kadang-kadang ada angka saya cerita pada zaman-zaman dia dulu-dulu. Kadang-kadang pergi ke Jepun, kadang orang entertain klien dia datangkan. Orang dulu dia tak reti nak cakap no. Orang zaman sekarang lain. Orang zaman sekarang dia lebih terbuka misalnya. Orang dulu kadang-kadang dia minum juga, ada orang minum juga. Jadi perkara-perkara tersebut berlaku. Misalnya kawan-kawan dia cerita perkara tersebut. Itu zaman muda-muda main cerita. Terpaksa atas sebab bukan nak minum, orang kata social drinker misal. Itu berlaku. Macam zaman sekarang orang social smoker. Buat bukan sebab suka sangat, tapi just buat kawan-kawan hisap, aku hisap lah, macam tu. Yang perkara-perkara tersebut, kalau boleh kita nak orang Islam tu dia mesti ada jati diri sendiri. Kita terselamat daripada fitnah ni. Kita lihat bagaimana dan juga kalau lebih menakutkan ialah yang selalu berlaku bila orang tu dah berubah. Bila orang tu dah berubah, orang cari balik cerita-cerita lama dia. Orang ungkit balik, alah kau pun cerita kau dalam poket aku misalnya. Kita lihat bagaimana Firaun. Perkara ni rakam, Quran dah rakam dah. Firaun bagaimana ketika Musa AS dia hujah ke hadapan bapa angkat dia Firaun, apa Firaun buat? Dia ungkit pasal kisah lampau, dia kata, di mana Musa ni kau mesti pernah bunuh orang, dia kata, kau bunuh kaum aku. Dia ungkit. So apa beza kau dengan aku? So ini sebagai justify apa yang dia buat. Seolah dia nak kata, I'm a killer, you are a killer tu. Misalnya. Seolah-olah dia nak cakap macam tu. Musa pun zalim juga, Musa pun bunuh orang juga. Ini yang selalu berlaku pada kita. Apabila kita dah berubah jadi baik, orang ungkit pula kisah silam, maka kita minta Allah SWT bukan sekadar ampun kita, tapi Allah ghafara tu, ghafir lana, supaya Allah tutup aib kita supaya tak diketahui orang, sebab dia akan ganggu proses kita untuk jadi orang baik, dia ganggu proses kita untuk berdakwah. Itu dia. Sebenarnya besar sangat sebenarnya doa ni, kita minta supaya Allah lindung kita daripada ujian-ujian, fitnah-fitnah yang datang along the way ni kan. Sebab kita lihat zaman sekarang macam mana orang-orang yang kita nampak baik semua, dalam internet orang buka satu-satu aib dia, orang buka apa yang berlaku, orang letak perkara-perkara yang wallahu a'lam betul atau tidak. Sebab tu kita kata innaka antal azizul hakim. So sekarang kita diajar pula tentang sifat-sifat Allah. Jadi kita sebut bahawa fitnah ni, ujian ni kita tak mampu nak hadap. Kadang-kadang orang yang kuasa ekonomi, orang yang kuasa politik, bukan orang-orang yang baik misalnya, dan kita tak mampu nak buat apa-apa. Kita hanya orang biasa saja, rakyat marhin saja. Jadi kita diajar bahawa kita kata Allah Aziz. Allah Al-Aziz, Allah Al-Hakim. Jadi Allah yang boleh membuat perubahan, Allah yang boleh lindung kita. Makanya Allah boleh saja nak azab siapa saja yang lakukan kesalahan syirik. Tak ada siapa yang boleh halang Allah SWT. Allah boleh kenakan azab kepada manusia bila-bila masa saja.
tapi Allah juga sifat hakim di mana merujuk kepada kebijaksanaan Allah. So Allah tangguh kepada makhluk dia supaya manusia itu mengubah cara amalan hidup dia. Jadi Allah itu bukan sekadar sahaja perkasa, tetapi dia hakim, dia bagi tempoh. Dia tahu kadang-kadang manusia ni ada pengalaman yang kurang, masih dalam keadaan naif dan sebagainya, maka dia bagi peluang untuk berubah. Jadi kita lihat bahawa Allah SWT sahaja yang mampu lindung kita daripada kerosakan-kerosakan, dan Allah SWT sahaja yang boleh mengalahkan orang-orang yang zalim dan ganas misalnya. Kalau kita lihat, sebab tu Allah bagi pemerintahan kepada siapa sahaja yang dikehendaki sebagai ujian. Kalau kita dapat pemimpin yang baik, alhamdulillah. Kalau kita dapat pemimpin yang tidak berapa okey, itu juga sebagai ujian daripada Allah SWT, supaya kita sentiasa bergantung kepada Allah SWT. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu sendiri berkenaan dengan fitnah ni, ujian kehidupan ini. Nabi SAW ni sendiri ajar kita doa. Dia ajar baca ketika tasyahud akhir, daripada tahiyat akhir tu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'." Jadi apabila kamu tasyahud akhir tu, kamu kena baca apa? Falyasta'iz billahi min arba'. Kena minta lindung daripada 4 perkara. Yaqul, baginda berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada seksa daripada neraka jahannam. Konsepnya, kalau kita minta kepada azab yang paling keras, kita minta kepada azab yang semuanya lah, supaya kita tidak masuk walaupun dalam azab yang paling ringan sekalipun. Itu perkara pertama yang perlu kita minta. Sebab tu kita dapat pahala pun, tetapi kalau masih ada dosa, ada peluang untuk masuk dalam neraka juga. So Nabi ajar, first perkara yang ajar dalam doa ni, minta lindung, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada siksa neraka jahannam. Wa min azabil qabri, daripada siksa kubur, daripada ujian kubur. Kalau kita dalam hadis sunnah wal jamaah, kita percaya berdasarkan hadis adanya siksa kubur sebelum kita menghadapi syurga itu sendiri, sebelum kita menghadapi akhirat itu sendiri. Kemudian Nabi kata, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada ujian kehidupan dan ujian kematian. Itu dia. Ujian kehidupan yang sering kita hadapi daripada segi bagaimana nak mentahankan prinsip Islam, dan ketika mati sendiri pun manusia menghadapi ujian, adakah sanggup menahan kesakitan sakaratul maut dan sebagainya. Ada orang yang di saat-saat akhir dia keluar daripada agama dan sebagainya, ataupun dia mati dalam keadaan yang kufur misalnya, dalam keadaan buat maksiat dan sebagainya. Kita minta supaya Allah SWT lindungi kita daripada ujian-ujian tersebut. Kita minta supaya Allah lindungi kita ketika kita hidup, dan ketika saat kita mati, biarlah mati kita juga dalam keadaan yang baik, hidup kita dalam keadaan yang baik, mati kita juga dalam keadaan baik. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga kejahatan daripada fitnah al-masih ad-dajjal itu sendiri. Di mana dajjal ini datang, bukan dia mempengaruhi manusia, dia cuma memanipulasi apa yang manusia suka. Manusia suka perkara ajaib kan? Manusia suka perkara yang khurafat kan? Ini pun duk pergi sekarang orang duk pergi pantai, orang cerita pasal orang hilang pula, kononnya orang bunian ambil dah, cari dah, colik dah sebagainya. Tak payah tunggu orang bunian, manusia lagi jahat. Kita kata macam tu. Orang colik mana-mana. Kita kata dia takut benda gaib, benda yang di depan mata dia tak sedar. Itu kita katakan bahawa itu benda-benda perkara tersebut, apabila Dajjal datang, dia cuma memanipulasi apa yang manusia suka. Manusia suka kepada keajaiban, maka Allah datangkan satu manusia yang boleh buat keajaiban, so orang ikut sebab orang percaya. Itu dia. Jadi waktu kita minta berlindung daripada fitnah ketika hidup adalah tergodanya dengan dunia, syahwatnya, kejahilan dalamnya, kebodohan pada dia. Yang paling besar adalah godaan saat akan meninggal dunia. Sebab fitnah mati ni adalah ujian yang ujian setelah kematian juga. Ada yang katakan dalam siksa kubur dan sebagainya. Ada juga ulama yang menerangkan bahawa fitnah hidup adalah cubaan ketika hidup dan hilangnya kesabaran, sedangkan fitnah mati adalah pertanyaan di alam kubur. Ada yang katakan macam tu. Dan juga dia boleh jadi juga mati dalam keadaan ketika kita melakukan maksiat kepada Allah SWT. Ada keadaan-keadaan yang boleh membawa kita kepada perkara tersebut. Kadang-kadang kita manusia kata tak apalah, sekali je.
jumpa pula kawan-kawan yang lama, alah sekali apa ni kau taubat dah balik. Kita takut yang itu, yang sekali itu rupanya itu memang sekali rupanya pergi ketika dalam melakukan maksiat. Wa na'udzubillah min zalik. Kita minta Allah lindung. Sebab tu kan ada hadis, ada orang dah sejengkal lah nak dia punya nasib tu nak masuk syurga dah, tetapi dia beramal dengan amalan orang ahli neraka, maka Allah masukkan dia dalam neraka. So kita minta sangat supaya Allah lindung kita daripada perkara tersebut. Dan maksiat Dajjal adalah musibah besar pada akhir zaman, sehingga kan orang Muslim dia wajib minta perlindungan pada Allah daripadanya. Dan adanya ulama kata adanya Dajjal sebelum Dajjal. Maksudnya orang yang membawa kepada perkara-perkara yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat ialah fitnah ni dia boleh datang daripada pelbagai bentuk. Dia boleh datang daripada pemimpin yang zalim. Dia boleh datang daripada majikan yang zalim. Zalim ni tak semestinya ganas. Zalim ni bukan maksudnya dia tindas kita, dia pukul kita. Tak ada mana ada bos nak pukul kita. Tapi dia datang kita dalam bentuk-bentuk, dia bagi kita, dia pamper kita dengan benda-benda yang harta dunia dan sebagainya. At the same time dia suruh kita buat benda yang tak elok untuk company dan untuk syarikat dan sebagainya. Itu paling menakutkan. Itu kata zalim. Zalim tu dia mengurangkan hak kita. Kita ada anak, tak apa. Ayah bagi je, nak beli apa beli. 2.5 keluar tak apa, balik pukul berapa pun asalkan balik. Tak kisah berapa, 5 pagi pun balik lah. Dia tak kisah buat apa. Itu bagi anak, inilah ayah yang terbaik. Tapi di sisi Allah SWT, inilah bapa yang sangat zalim. Sebab apa? Dia bagi anak dia buat apa saja yang dia nak buat. Sebab tu orang kata, jangan jadi kawan dengan kita. Anak ni bukan jadi kawan, kita jadi ayah. Kita jadi ayah, kawan-kawan, buat lain kita kawan. Tetapi bukan sentiasa boleh kawan, kita kena jadi parents, bukan jadi kawan dia. Ada orang kata macam itulah. Jadi dia boleh datang dalam bentuk anak, dia boleh datang dalam bentuk harta, dia boleh datang dalam bentuk keturunan, dia boleh datang bentuk pasangan, dia boleh datang bentuk pelbagai. Bila dia boleh jadi ujian, apabila kita mendahulukan kecintaan kita kepada harta, kepada anak, kepada negeri, kepada keluarga, kepada bangsa, kepada perniagaan, kecintaan pada tempat tinggal melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul dia. Maka ni senjata utama untuk menghadapi apa saja kerosakan dan kezaliman ialah dengan bergantung dan berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-matanya. Seperti mana doa yang kita bacakan ini, kita tentu saja kita tak boleh tinggalkan dalam kehidupannya, sebab tanpa bantuan dia kita tak mampu nak hadapi ujian, terutama ujian akhir zaman ni, yang sebenarnya ada dia punya kegetiran dia mengikut zaman dia. Setiap zaman itu ada kegetiran dia yang perlu dihadapi oleh orang-orang yang hidup pada zaman dia, dan kita rasai sebenar bahawa zaman ni memang orang kata mencabar. Orang boleh tahu pasal maklumat just one click saja. Kita anak-anak kita tanya, kita tak nak jawab, dia cari jawapan sendiri kat internet, dia dapat jawapan yang lebih pelik daripada apa yang sepatutnya kita bagi tahu kat dia. Itu sebenarnya sangat menakutkan. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu, saya pun dah terlebih masa ni. Saya kembalikan kepada Coach Alan dan Coach Ashraf.